Malaysia sememangnya terkenal dengan masyarakat berbilang kaum. Bukan saja terdapat kaum Melayu, Cina dan India, namun terdapat juga kaum lain yang mendiami bumi Malaysia. Jika Anda berada di negeri Sarawak, Anda akan dapat melihat berbagai kaum lain yang ada di Sarawak. Ia terdiri daripada kaum Lanau, Iban, Bidayuh dan banyak lagi. Bagi masyarakat Iban di Sarawak, kebanyakan mereka sudah tidak tinggal di kawasan luar bandar dan tidak lagi mendiami rumah panjang. Namun, mereka masih tetap mengekalkan adat serta budaya masyarakat Iban bagi mengekalkan keharmonian sesama mereka. Bagi mengekalkan warisan serta tradisi masyarakat Iban terus ditelan zaman, maka pelbagai hidangan tradisional kaum Iban masih tetap diteruskan supaya generasi akan datang dapat meneruskan legasi kaum Iban. Antara makanan tradisi masyarakat Iban adalah seperti berikut. Manuk pansoh ataupun ayam pansoh. Hidangan manuk pansoh sememangnya begitu terkenal di negeri Sarawak. Namun, hidangan ini sebenarnya merupakan salah satu makanan tradisi orang Iban. Manuk dalam bahasa Sarawak merupakan ayam. Ini bermakna hidangan manuk pansoh adalah hidangan berasaskan ayam. Biasanya untuk menghasilkan hidangan ini, ayam tua akan dijadikan sebagai pansoh. Manuk pansoh ini begitu enak rasanya apabila dimasak di dalam buluh bersama bahan-bahan yang begitu istimewa. Hidangan ini juga sering menjadi lauk serta tabas semasa merayakan sesuatu perayaan. Untuk memberi rasa serta aroma yang lebih wangi, daun ubi akan diletakkan pada bahagian hujung buluh. Uap yang terhasil akan memberi bau yang cukup menyelerakan. Hidangan ini sering menjadi makanan wajib semasa perayaan Hari Gawai setiap tahun. Seterusnya ialah kemiding ataupun medin. Sebut sahaja sayur medin, pastinya ramai mengenali, terutama sekali masyarakat Sarawak. Namun, jika ianya disebut dengan nama kemiding, mungkin juga ada yang terpina-pina tidak mengenali. Kemiding merupakan panggilan kepada sayur medin oleh masyarakat Iban. Ia merupakan sayur yang begitu terkenal, malah hidangan medin merupakan makanan tradisional masyarakat Iban. Sayur ini biasanya dimasak bersama belacan yang dikenali sebagai medin belacan. Ada juga yang memasaknya secara rebus bersama ikan bilis sahaja. Medin ini begitu senang diperoleh di kawasan sekitar kampung, malah boleh dibeli di pasar-pasar awam. Rupa sayur ini seakan pucuk paku, tetapi terdapat sedikit perbezaan. Ianya begitu lembut dan enak serta dimakan bersama sambal belacan. Seterusnya ialah pekasam ikan. Masyarakat Iban juga begitu menggemari pekasam ikan. Bukan saja masyarakat Iban, malah saya percaya seluruh rakyat Sarawak menggemari makanan ini. Makanan ini juga turut dikenali sebagai kasam ikan, sering menjadi menu pelengkap hidangan. Kebiasaannya ikan yang akan dijadikan sebagai pekasam perlu diperam selama sebulan sebelum ianya boleh dimakan. Semakin lama ia diperam, semakin sedap isi ikan tersebut. Antara ikan yang sering dijadikan sebagai pekasam adalah ikan baung, ikan semah, lampam Jawa, sepat, tenggadak serta pelbagai ikan sungai. Aroma kasam ikan yang agak kuat menyebabkan tidak semua masyarakat Iban menggemarinya. Namun, tidak kurang juga begitu menggemarinya dan dijadikan hidangan harian. Seterusnya ialah pekasam ensabi. Jika di Korea terkenal dengan jeruk kobis kimchi-nya, manakala di Sarawak terkenal dengan pekasam ensabi. Pekasam ensabi ini diperbuat daripada sayur dan bukannya ikan. Sayur yang digunakan akan diawetkan dengan bahan-bahan tertentu untuk menjadikannya seperti jeruk. Sayur pekasam ensabi atau lebih sinonim dengan nama kasam ensabi ini, kebiasaannya menggunakan sayur ensabi yang rupanya seolah-olah seperti sayur sawi dan merupakan santapan kegemaran kaum Iban untuk dimakan bersama dengan nasi panas.
Hidangan bekasam ensabi sememangnya satu makanan tradisional Iban yang sangat eksotik, klasik, dan telah diwarisi sejak berkurun lamanya. Seterusnya ialah penganan. Penganan merupakan kue tradisional kaum Iban yang begitu populer di Sarawak. Ia sering menjadi hidangan wajib semasa perayaan Hari Gawai. Kue ini diperbuat daripada tepung beras, gula serta beberapa bahan lain yang dicampur bersama sehingga menjadi satu adunan yang sebati. Dough yang telah lengkap akan diacukan sebelum digoreng dalam minyak yang panas. Seterusnya ialah kue sarang semut. Apabila menyebut kue sarang semut, pastinya ramai terbayangkan biskut raya sarang semut. Namun ternyata telahan Anda meleset kerana kue sarang semut bagi masyarakat Iban adalah begitu berbeza. Masyarakat Iban memanggilnya sebagai kue sarang semut atau juga kue jala. Ia sebenarnya merupakan kue keras jika di bahagian utara Malaysia. Kue ini merupakan kue tradisional yang sering ada pada perayaan Hari Gawai. Malah, semasa Hari Krismas juga ia menjadi hidangan wajib bagi setengah masyarakat Iban. Selain kue jala, kue acuan juga merupakan antara salah satu makanan tradisional masyarakat Iban. Kue acuan adalah sama seperti kue ros atau kue loyang. Mungkin namanya saja yang berbeza, namun kuenya adalah sama. Kelainan nama kue ini juga berbeza mengikut daerah. Kue acuan ini sering menjadi santapan masyarakat Iban terutamanya pada musim perayaan Hari Gawai serta Hari Krismas. Ia sering menjadi juada hidangan untuk para tetamu. Selain daripada itu, kue cakar ayam juga merupakan antara kue-kue yang wajib ada semasa perayaan Hari Gawai. Ia merupakan kue tradisional yang tidak mungkin dilupakan oleh kaum Iban. Kue ini diperbuat daripada ubi keledek yang disira dengan gula Melaka. Rasanya yang rangup dan lemak manis ini membuatkan ramai yang menggemarinya. Yang terakhir ialah air tuak. Tuak merupakan sejenis minuman yang mengandungi alkohol. Ia sangat populer di kalangan masyarakat asli atau Bumi Putra. Air minuman ini pada asasnya merupakan minuman segar tanpa sebarang campuran. Namun ia telah melalui proses pemeraman dan telah menyebabkan minuman tersebut berubah rasa dan warna. Ia bergantung kepada suhu kaum yang menghasilkan minuman ini. Terdapat dua jenis tuak yang begitu terkenal, yaitu tuak beras dan tuak kelapa atau tuak nipah. Tuak beras adalah sangat populer di kalangan masyarakat Iban suatu ketika dahulu. Ia menggunakan beras pulut yang direndam bersama air di dalam sebuah tepayan yang dikenali sebagai tajau. Proses pemeraman tuak beras ini mengambil masa sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum ia benar-benar boleh diminum. Beras pulut yang direndam itu akan menjadi nasi tapai. Pada masa kini, beras pulut yang dijadikan sebagai tuak telah mengalami sedikit perubahan, di mana gula pasir akan dicampurkan bagi memberikan rasa manis. Biasanya tuak ini akan dihidangkan semasa merayakan perayaan Hari Gawai Dayak, Gawai Burung, Gawai Hantu, dan sebagainya. Bagi tuak kelapa ataupun tuak nipah pula, tuak jenis ini biasanya dihasilkan daripada mayang kelapa atau nipah. Mayang kelapa atau nipah jika dibiarkan, ia akan menjadi buah. Oleh itu, untuk mendapatkan air nira tersebut, mayang kelapa atau nipah akan dipotong sedikit untuk membolehkan air manis keluar menitik dari tandan yang dipotong. Air manis yang keluar dari tandan akan dikumpulkan di dalam sebuah bekas yang biasanya merupakan buluh. Air yang keluar ini dipanggil air nira tanpa alkohol dan boleh diminum segar tanpa memabukkan. Air nira yang dikumpulkan ini akan diperam sehingga kandungan 2 di dalam air itu bertukar menjadi alkohol setelah melalui proses penapaian atau pemeraman. Tuak ini akan diminum setelah beberapa hari. Biasanya tuak ini akan disajikan semasa perayaan tertentu seperti majelis perkahwinan dan sebagainya. Sekiranya tuak ini dibiarkan terlalu lama, ia akan menjadi cuka secara semula jadi tanpa perlu mencampurkan sebarang bahan lain. Tuak ini jika diminum dengan terlalu banyak,
akan menyebabkan berbagai kesan negatif seperti mabuk, hayal, muntah, dan sebagainya.